Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu orang kejutkan sahur di tempat-tempat kita. Bahkan ini bukan baru berlaku, dulu sudah berlaku isu ini dan lama dah orang mengamalkan perkara-perkara ini dan semakin hari semakin hilang budaya-budaya ini. Cuma apabila di Indonesia viral beberapa video dan di Malaysia viral beberapa video, maka ada beberapa penjelasan perlu diberikan dan saya tengok jadi tekanan dan juga kecaman yang cukup banyak kepada Dr. Kamilin Jamilin. Jom kita tengok video bagaimana keadaan orang kejutkan sahur yang berlaku di Indonesia dan juga di Malaysia. Kita tengok video yang pertama yang berlaku di Malaysia. Kita sahur. Slow bang, slow sikit bang. Duduk belakang ni bang, tepi dia bang. Taruh belakang tepi dia bang, duduk tepi dia bang. Duduk tepi depan. Depi Okey, tadi kita tengok yang berlaku di Malaysia. Yang kali ini kita tengok yang berlaku di Indonesia. Lebih meriah. Okay, baik, kita dah tonton video berkenaan dan sebelum saya berikan reaction, saya nak untuk kita tengok reaction daripada Dr. Kamilin Jamilin yang buat react berkaitan tentang apa yang berlaku ini. Baru-baru ni timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam, menuntut kita semua menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan keluar selain azan demi menghormati hak-hak tersebut, apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Sahabat-sahabat, setelah Dr. Kamilin Jamilin keluarkan video berkenaan, ramai daripada kalangan netizen, terutamanya daripada kalangan netizen Indonesia yang membuat kritikan yang cukup terbuka kepada Dr. Kamilin Jamilin. Oleh sebab itu, Dr. Kamilin ada memberikan penjelasan berkaitan tentang hal ini di dalam TikTok beliau. Anda boleh tonton di TikTok beliau. Tetapi hari ini kita nak bincangkan berkaitan tentang adakah mengejutkan orang kampung atau taman untuk bersahur itu termasuk dalam syariat. Sahabat-sahabat, perbuatan ini adalah perbuatan yang sudah lama dilakukan di Nusantara kita ini. Bukan di tempat kita ni, tempat Arab pun, orang Arab pun ada sebahagian melakukan hal ini. Dan bukan setakat tahun kita ini sahaja, tetapi beratus-ratus tahun yang lepas telah dilakukan hal serupa. Perbuatan ini merupakan salah satu bid'ah yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Bahkan baginda Nabi tidak pernah pun memerintahkan hal ini untuk dilakukan. Perbezaan tata cara membangunkan sahur dari tiap-tiap tempat juga menunjukkan ia tidak disyariatkan. Padahal jika seandainya perkara ini disyariatkan, dibolehkan oleh agama, maka tentunya mereka tidak akan berselisih. Orang yang melakukan hal ini menganggap ia sebagai satu ibadah yang mendapat pahala, sedangkan agama tidak ajarkan begitu. Sekiranya baik, nescaya generasi awal telah mendahului kita. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ditambah lagi, kebiasaannya perbuatan itu seringkali mengganggu
mengganggu orang yang tidur setelah penat bekerja dan beribadah, menyakiti hati ibu-ibu yang mempunyai bayi yang baru dilahirkan dan sebagainya. Sedangkan perkara ini ditegah oleh Allah SWT berdasarkan firman-Nya di dalam ayat 58 surah Al-Ahzab. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, dia sebut, dia kata, apa yang dilakukan oleh sebahagian orang jahil pada zaman sekarang ini di negeri kita berupa membangunkan orang puasa dengan beduk merupakan kebid'ahan dan kemungkaran yang seharusnya dilarang dan diingatkan oleh orang-orang yang berilmu. Anda boleh rujuk dalam Safwatul Bayan fi Ahkamil Iqamah wal Azan, halaman 115 hingga 116. Ibn Al-Hajj Al-Maliki yang lebih dahulu daripada kita, yang meninggal dunia pada tahun 737 Hijriyah, yang merupakan tokoh ulama besar ahli sunnah wal jamaah, beliau menyatakan, wa yanhal muadhdhinina amma ahdathuhu fi syahr Ramadan min at-tashhir li'annahu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala amuru bihi wa lam yakun min fi'li man madha wala khairu kulluhu fi ittiba'in lahum. Dilarang para muazzin terhadap apa yang mereka lakukan pada bulan Ramadan dalam hal mengejutkan orang bangun bersahur, kerana ia tidak pernah wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diperintahkan untuk melakukannya. Tidak juga dilakukan orang-orang yang selepas baginda, iaitu para sahabat baginda, dan kebaikan itu adalah segala yang mengikuti mereka. Anda boleh rujuk dalam kitab Ibn Hajj yang bertajuk Al-Madkhal, jilid yang kedua, halaman 414. Sekalipun begitu, jika ada orang tertentu minta dikejutkan untuk bersahur, maka sunat untuk kita kejutkan dia sahur. Tak ada masalah dalam hal tu kerana ia tertakluk di dalam kerelaan dirinya. Tetapi kalau nak juga sampai kita kata orang ramai mahu umat Islam bersedia untuk bersahur juga dan kesepakatan pula ahli qaryah di dalam hal berkenaan, maka memadailah mereka mengumandangkan azan pertama sebelum azan subuh seperti mana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ia juga bertepatan dengan pandangan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah yang menyatakan boleh bahkan sunat dikumandangkan azan sebanyak 2 kali. Pertama pada waktu sahur dan kedua adalah pada waktu masuknya subuh. Dalam istilah fiqh mazhab disebut sebagai, yang pertama, azan pertama itu pada waktu fajar kadhib, manakala yang kedua, azan kedua pada waktu fajar sadiq. Kiranya lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit jarak bagi kedua-dua azan berkenaan. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna ahadan minkum adhanu Bilal atau qala nida'u Bilal min suhurihi fa innahu yu'adhdhinu atau qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum. Janganlah azannya Bilal itu menghalangi salah seorang di antara kalian dari sahurnya, kerana Bilal menyerukan azan di malam hari supaya orang-orang yang solat malam kembali beristirahat sejenak dan orang yang masih tidur segera untuk bangun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim kalau bilangan 1093. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud hadis membangunkan orang yang masih tidur. Apa yang dimaksudkan dengan membangunkan orang yang masih tidur? Imam Nawawi kata iaitu untuk mempersiapkan diri menjelang waktu subuh bagi seseorang yang ingin melakukan amal-amal yang disyariatkan seperti solat tahajud ringan, solat witir bagi mereka yang belum melaksanakan witir, makan sahur bagi mereka yang ingin melaksanakan puasa, mandi, berwudu atau yang lain-lain, atau perkara-perkara baik yang lain dari apa-apa yang diinginkan dilaksanakan sebelum daripada waktu fajar. Anda boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim halaman 793. Itulah yang diajar menurut sunnah dan mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi kejahilan kita telah menyebabkan kita merubah apa yang telah disyariatkan kepada sesuatu yang merosakkan wajah agama. Berhati-hatilah dalam isu-isu seperti ini. Oleh sebab itu saya sering mencadangkan anda untuk baca dan memahami serta meneliti buku Hadis 40 yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu ini. Ia adalah penjelasan-penjelasan yang ringkas, penjelasan yang padat berkaitan disiplin-disiplin asas bagi setiap umat Islam. Dapatkan buku ini, saya letakkan link dekat bahagian description. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk bersama-sama saya di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, jom sertai Koperasi Usahawan Ilmu Perihatan Rakyat. Kita
kita sebut sebagai Koperasi Usaha Ilmu. Anda terus pergi ke usahailmu.com untuk mendaftar sebagai anggota pada hari ini. Jika anda mahu untuk memberikan sumbangan dalam projek-projek memandaikan umat dengan ilmu juga, saya letakkan maklumatnya di bawah di bahagian description. Moga ia dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.